Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. So kita sambung bab 1, konsep asas pemikiran komputasional di bawah tajuk membuat keputusan berdasarkan aspek penting. So standard pembelajaran kita ialah membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu permasalahan. So kita tengok 1.14, membuat keputusan berdasarkan aspek penting. So sebelum membuat keputusan, aspek-aspek penting perlu dikenal pasti untuk mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Okey, lazimnya aspek-aspek penting ialah faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil ataupun output yang dikehendaki. Okey, misalnya dalam proses menghantar data melalui atas talian, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan ataupun kekangan. Okey, kita tengok contoh ya. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung, iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. So raja 1.10 menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Okay, postman diminta untuk mengelakkan laluan AD kerana terdapat jalan rosak. Okay, pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasan. So, untuk menyelesaikan tugasan ini, kita cuba fikirkan apakah aspek paling penting lain yang akan mempengaruhi postman untuk menyiapkan tugasan. So, cuba fikirkan. So, kita tengok raja 1.10. Ini adalah jarak antara 7 kampung dalam unit kilometer. Okay, so dekat sini kita tengok aspek-aspek penting bagi menyelesaikan tugasan ini ialah pilih laluan yang tidak mengandungi laluan AD. Yang kedua, pilih laluan yang paling dekat. So, di sini kita tengok, okay, laluan yang pertama, okay, postman tu akan melalui A kepada B, kemudian dia akan pergi kepada C, okay, kemudian kepada E, kemudian kepada D, okay, seterusnya kepada F dan sekali kepada G. Okay, kemudian kita akan total kan dia punya jumlah jarak 7, 8, 5, 15, 6 dan juga 11. So kita akan dapat 52 kilometer. So kita tengok laluan yang kedua pula. Okay, A kepada B, B kepada C, okay, C kepada E, E kepada G, G kepada F dan F kepada D. So kita akan tambahkan 7 tambah dengan 8 tambah dengan 5 tambah dengan 9 tambah dengan 11 dan tambah dengan 6. So kita dapat total dia ialah 46 kilometer. Okay, seterusnya kita tengok laluan 3. Okay, A pergi kepada B, B dia pergi kepada D. Okay, D pergi kepada F, F pergi kepada G, G pergi kepada E, E pergi kepada C. Okay, so 7, 9, 6, okay, 11, 9, 5. So bila kita tambah, kita akan dapat nilai dia adalah 47 kilometer. Okay, kemudian kita tengok laluan 4, AD. AD So, tadi aspek kita, aspek yang penting adalah tidak melalui AD. So, yang ni dia lalu AD. So, kita abaikan, tak payah kira. Okay, laluan 5, dia lalu juga AD. Sebab dia lalu AD, so ini adalah aspek yang tak penting. So, kita jangan kira. Tengok laluan 6. Laluan 6 pun dia lalu AD. So, ini adalah aspek kurang penting. So, kita abaikan. So, kita hanya ada 3 laluan. Laluan 1, laluan 2 dan juga laluan 3. So, kita tengok contoh
jadual 1.5 penyelesaian bagi tugasan postman. So tadi laluan 4, laluan 5, laluan 6 kita tak perlu kira sebab dia lalu AD. So tadi kita dapat laluan yang kedua tadi ialah 46 kilometer. Laluan yang ketiga 47 kilometer. Okey, so aspek yang penting dalam tugasan postman ialah laluan yang tidak mengandungi laluan AD dan jarak laluan yang terpendek. So laluan 4, 5 dan 6 tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Okey, so 3 laluan yang memenuhi syarat ialah laluan 1, 2 dan juga 3. So antara laluan 1, laluan 2 dan juga laluan 3, manakah yang mempunyai jarak terpendek? So laluan 2 adalah mengandungi jarak yang terpendek iaitu 46 kilometer. So dengan ini kita dapat membuat keputusan kita akan memilih laluan yang kedua iaitu pilihan yang terbaik kerana dia tidak melalui AD dan dia merupakan jarak yang terpendek.